أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم بارك لنا فيما بقي من حياتنا وتقبل أعمال فعلنا في الدنيا وجعلنا من الناجحين والفائزين والممتازين في الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من المرض والجنون والجذام ومن سيء الأسقام حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sebelum kita mulakan pertemuan kita pada malam ini, marilah sama-sama tuan-tuan, puan-puan, anak-anak jemaah Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita buka pertemuan kita ini, kita baca seorang kali umul kitab, kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga baginda, para sahabat baginda, para ulama yang telah meninggalkan kita, dan kita menghadiahkan juga pahala Fatihah ini kepada ahli-ahli kita yang mana telah pun dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Yang saya hormati ayahanda Tuan Imam Al-Fadhil Tuan Haji Osman bin Yahya Tuku Musi Jawatan Kuasa Masjid Aisyah Pura Sungai Penghulu, yang saya hormati barisan para pegawai masjid, barisan dari Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang berda Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tambah sekali syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Allah benarkan lagi untuk kita bertemu dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Maka ucapkanlah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesihatan yang Allah berikan, kita gunakan cara yang baik. Nikmat masa yang Allah berikan, kita gunakan masa ini dengan cara yang terbaik, mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap inci perbuatan yang kita lakukan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahanlah Allah Subhanahu wa taala akan menghadiahkan, menganjarikan, menganugerahkan kepada kita ini syurganya yang kita dambakan. Dan jangan lupa tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, bila kita duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, maka pasangkan niat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita menunggu waktu Isyak tiba, akan ada pahala yang mengalir kita duduk dalamnya. Pahala kita i'tikaf, pahala kita duduk dalam majlis ilmu, pahala kita mengamalkan apa yang kita mampu untuk kita amalkan. Mudah-mudahan Allah SWT akan menerimanya. Tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada minggu lepas kita tak bertemu, 2 minggu lepas kita bertemu, maka kita telah pun tengok berkenaan dengan kitab Al-Quran. Maka pada malam ini tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita akan tengok pada muka surat ke-101, yang keempatnya beriman kepada sekalian Rasul. Tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila mana kita kata beriman kepada sekalian Rasul, makna kata bukan setakat Nabi Muhammad SAW, Nabi yang lain juga kita beriman dengannya. Makna kata tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam bab Rasul ini tuan-tuan, maka ada yang dimakan sebagai Rasul, ada yang dimakan sebagai Nabi. Dan perbezaan di antara Nabi dan juga Rasul ini telah pun kita ketahui. Rasul dan juga Nabi adalah seorang manusia, minal bashar. Tuan-tuan, dia bukannya minal malaikah, minal ghaib dan juga sebagainya. Dia adalah seorang manusia yang mana Allah utuskan kepadanya wahyu dan juga sebagainya. Tuan-tuan Allah SWT sekalian, itu adalah kefahaman kita pada hari ini. Bila mana kita faham Nabi adalah seorang manusia, bermakna kalau ada dakwaan yang lain ini yang kata Allah itu adalah Muhammad, Muhammad itu adalah Allah, maka kita kena menolaknya. Yang macam mana yang telah pun saya kongsikan kepada tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian,
Waktu mana yang berlaku di Perak dahulu ni, maka saya pun telah bagi tahu jawatan kuasa fatwa negeri Perak kata macam mana Allah itu adalah Muhammad, Muhammad itu adalah Allah, maka itu adalah bercanggah dengan fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Kita dah tengok dah antara sebab-sebab yang dia amalkan itu bercanggah dengan Ahlussunnah wal Jamaah ini disebabkan oleh dia berkata adalah Nabi Muhammad itu kalau dia merasakan Al-Quran ini adalah penting, kenapa tidak dibukukan dan juga sebagainya. Pertikaian yang timbul ketika itu ni tuan-tuan ni 850 tahun Masihi dahulu dia kata agama Islam ini telah pun selemen dan juga sebagainya. Sedangkan kita mengaji ni tuan-tuan, agama Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad ini dan Allah lah yang menjaganya, terutamanya adalah Al-Quran. Tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka alang-alang tentu tentang aliran sesat ni tuan-tuan, ada satu lagi yang kata baru panah-panah lagi yang diterima ni tuan-tuan. Masjid Kelibang pun saya akan bagi tahu, masa Masjid Kelibang yang kot yang terbaru ada tak lagi. Maka masjid malam ni saya bagi tahu juga pada tuan-tuan juga puan-puan sekalian, ada satu lagi gerakan yang mana sedang kata apa dia ni terang-terangan tuan-tuan, dia meletakkan risalah-risalah di masjid tuan-tuan. Masjid Kelibang baru ni pun saya beritahu kokoklah ada orang yang kata kami mai ni nak serah buku nak letak di masjid tuan-tuan. Hati Ustaz, buku tu jenis apa? Yang saya dapat maklumat ni tuan-tuan, yang kebanyakannya yang masih lagi bergerak aktif pada ketika ini yang terbaru adalah di daerah Kuala Muda, Masjid Jeniang tuan-tuan. Masjid Jeniang yang saya berdapat ni dalam apa info-info dalam apa dia rasmi ni tuan-tuan ni. Mana kata dia kata yang paling terbaru masjid yang berkesan atau masjid yang dapat kesan mereka meletakkan risalah-risalah ini adalah di Masjid Jeniang. Masjid Zahir pun dia letak dah, tapi Masjid Zahir ini Masjid Raja dia ambil siap-siap sebab ada orang yang jaga dalam dia tuan-tuan. Apa yang dia letak ni tuan-tuan, dia letak satu risalah ataupun satu buku yang kecil itu tuan-tuan. Dia kata in the name of God. Dia buat dalam bahasa Inggeris. Kalau kita ni dengan nama apa Tuhan kita lah. Rahmat untuk makhluk. Dia kata lagu tu. Rahmat untuk makhluk. In the name of God, rahmat untuk makhluk. Dia kata tajuk besar dia tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam ni lah. Yang ni saya pada ni tunjuk sikit pokok kalau nampak. Maka ini adalah bukunya tuan-tuan. Adalah Suhuf Abraham. Dia kata Suhuf Abraham. Tuan-tuan, yang tu tajuk dia. Dia kata apa dia? Bawah tu dia kata, tajuk yang kecil itu, agama Allah, panduan hidup dunia dan akhirat, akidah, ibadat, adab, akhlak, membangun pribadi cemerlang, pengubat jiwa. Kita nampak macam sedap lah tajuk ni tuan-tuan. Dan dia berbicara tentang agama Allah, panduan hidup dunia dan juga akhirat. Lepas tu adanya akidah, adanya ibadat, adanya akhlak, adanya membangun pribadi yang cemerlang. Lepas tu adanya pengubat jiwa. Tuan-tuan, kita tengok tak ada masalah apa. Rupa-rupanya tuan-tuan, bila ada orang yang membacanya. Sebab tu kalau ada orang rajin ni tuan-tuan, dan kalau siapa-siapa yang rajin baca, kemudian dia mai ke majlis ilmu, dia tengok apa yang tok guru ni ajar, ustaz ni ajar juga sebagainya, dia dapat membezakan yang ni betul ke, yang ni betul ke dan juga sebagainya. Maka yang ni lah yang dia perlu mengetahui tuan-tuan. Orang bagi tahu dekat ni tuan-tuan, bahawasanya dia kata agama Allah, pasal hidup pengubat jiwa, siapakah Tuhan kita? Dia buat lagu tu tuan-tuan. Tajuk memang kemas, siapakah Tuhan kita? Dia mula nak bertanya ni. Bila orang yang meletakkan akal dekat depan ni tuan-tuan, dia beza. Ada orang yang meletakkan akal dekat depan, ada orang yang meletakkan agama di hadapan. Letak agama selamat, yang tu memang confirm dah tuan-tuan. Nabi pun kata dah, letak agama ni bermakna letaknya Al-Quran, letaknya sunnah Nabi Muhammad SAW, kamu akan selamat. Tapi kadang-kala dia tak mau nak letak agama, dia tak mau nak letakkan Nabi Muhammad di depannya, Al-Quran contohnya di hadapannya, maka letak nafsu akal dekat depan. Dia akan berkata, betul lah dia baca dan juga baca. Tuan-tuan, kadang-kala yang terkesan, kalau tuan-tuan pasti tengoklah, bukan saya nak kata meremehkan setengah-setengah golongan, tidak. Yang kadang-kadang yang terkesan ni tuan-tuan, macam-macam ni adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi. Tuan-tuan, dia ni orang educated ni tuan-tuan. Ni pun saya sebut juga di Masjid Kelibang ni tuan-tuan. Orang educated ni tuan-tuan, kadang-kadang mereka ni bekerjaya. Tak sempat nak duduk dengan kita pada malam ni. Malam-malam pun ada yang mesyuarat lagi, mesyuarat sampai pukul 10, tak ke mana pun tak tahu. Maka tiba-tiba mereka nak mencari. Maka buku-buku macam ni lah yang mereka akan jumpa tuan-tuan. Mereka kata, tak apalah, tak ada
Dan tak ada kerja. Depa kata tak ada. Kalau hak ni ada mesyuarat, hak tu ada mesyuarat, orang cuti, dia tak cuti, orang cuti ikut pi merata dan juga sebagainya. Tiba-tiba dia kata nak healing. Kalimah healing tu. Dia kata nak healing, tak apalah, baca buku agama dan juga sebagainya. Buku agama bagus tak tuan-tuan? Bagus. Tapi nak kena ada ilmu dia. Nak kena ada yang boleh tahu, yang membezakan di arah agama ni bawa ke arah elok ke buku ni ataupun sebaliknya. Kalaulah dia ini adalah orang yang educated dan dia adalah orang yang mengaji. Jangan berbeza orang educated dan orang yang tak mengaji dengan kita ni tuan-tuan. Orang yang tak mengaji ni dia akan mudah terjebak. Dia duk baca je, berharap pada maklumat apa yang pengarang tu tulis dan juga sebagainya. Maka inilah yang akan terjadi ni tuan-tuan. Tuan-tuan juga puan-puan di Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka dalam suhuf Abraham ini dia lebih kurang menjurus ke arah ajalan pluralisme. Tuan-tuan, pluralisme nak bagi semua sama dan juga sebagainya. Tak ada beza dan juga sebagainya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan di Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ada dua. Dia kata in the name of God. Yang pertama tadi ni saya kata suhuf Abraham. Yang keduanya adalah in the name of God. Suka duka perjalanan Zul Al-Qarnain. Tuan-tuan, dia buat lagu tu kan, dia buat gambar. Apa ada kalau tengok dalam ni ada gambar dengan apa kapal layak dan juga sebagainya. Kita pun suka duka apa dia yang depa nak beritahu juga sebagainya. Maka hati-hatilah tuan-tuan kalau ada buku-buku yang sedemikian rupa. Kalau kita baca sekalipun tengok-tengok ada benda yang macam mana ni contohnya, maka ragu-ragu kembali kepada kedua pihak yang berkuasa tuan-tuan. Tuan-tuan ya Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka sebab itulah kita tengok yang keempat ini beriman kepada kesaksian Rasul. Dia kata kepada kita, naqala mu'allifur rahimahullah taala, berkata Syekh Muhammad Rahman kepada kita ini, hadis yang kedua Imam Nawawi rahimahullahu taala, beriman kepada Rasul adalah salah satu dasar bagi akidah. Mana kata kalau tak beriman ni tuan-tuan, maka ada akidah dia melencong. Dia kata yang akidah ni tuan-tuan, kita tengok ada dulu ni, bila mana menafikan akidah, takut-takut benda itu memurtadkan dia. Tuan-tuan, bab akidah ni jangan buat main-main. Bab fiqh salah tak apa lagi, boleh berbetul tuan-tuan, hukum-hukum dan juga sebagainya. Kita bab akidah ni tuan-tuan ni, tak tahu nak kata apa dah. Dia kata Allah Muhammad tu Allah dan juga sebagainya, baca buku dan juga sebagainya, buku tersebut tidak kenal, tidak betul, maka dia pun ikut jahanam tuan-tuan. Sama lah seperti dasar-dasar yang lain. Rasul-rasul itu penyampai dasar-dasar agama kepada umat manusia, kerana mereka walaupun bagaimana tinggi tingkatan akal, tidak upaya mendapatkan agama dengan hakikatnya, sebab agama tidak boleh didapati dengan kekuatan akal. Mana kata apa dia ni tuan-tuan ni, nak letak akal dekat depan pada agama ni tuan-tuan, tak boleh. Agama kena duduk depan. Apa jua perbuatan yang kita lakukan tuan-tuan, pastikan agama kita duduk dekat depan ni tuan-tuan. Yang itulah walaupun sebagai seorang Nabi, yang itulah walaupun sebagai seorang Rasul, meletakkan agama juga walaupun dia adalah orang yang paling tinggi si Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang mana macam kita tengoklah tuan-tuan, dalam bab apa dia ni, al-masu ala khuffain. Tuan-tuan, masalah fiqh kita masuk sikit, bukannya masalah akidah. Al-masu ala khuffain, dia menyapu di atas khuf. Dulu saya biasa beritahu pada tuan-tuan, sarung kaki kulit tu, stokin tu tuan-tuan tu. Bukan stokin macam kita ni, stokin kaki kulit. Kalau tuan-tuan pergi ke buat umrah, entahlah, adalah jadi khuf tu gantung dan juga sebagainya. Yang tu adalah khuf. Tuan-tuan, yang mana stokin itu dibuat daripada kulit untuk mengelakkan kaki itu sejuk dan juga sebagainya. Waktu musim sejuk memang ada orang Arab dia akan jual khuf ni tuan-tuan ni. Yang tu tuan-tuan, kalau kita letakkan akal dekat depan kita ni tuan-tuan, sudah tentu kita akan kata kalau nak ambil sembahyang, mestilah akal kita akan berkata kita mesti basuh kaki di bawah tapak kaki tersebut. Sebab bawah tapak kaki ni dia ada kekotoran, adanya pasir, adanya debu, ada benda-benda yang tak baik, maka mestinya akal kita akan kata hang kena ambil air lalu bawah dia basuh tuan-tuan. Tapi apa yang lakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi lalukan di atasnya. Umar kata daripada hari tuan-tuan, Umar kata tak boleh pergi tuan-tuan, kalau ikut pada akal ni tak boleh pergi. Tapi agama itu kata macam tu tuan-tuan, kita follow, kita akan dapat bahagia di dalamnya. Sama lah juga macam dengan Hajarul Aswad.
Hajar Aswad tuan-tuan. Orang berebut nak pergi cium dia. Tuan-tuan, cium. Kalau tuan-tuan nak pergi cium Hajar Aswad tu tuan-tuan, kan, waktu yang tak tahulah, waktu saya duduk dulu ni, saya boleh beritahu lah, lepas apa dia ni musim haji. Tuan-tuan, lepas musim haji, mereka tutup zat, akan dululah ada visa ziarah, bukannya visa umrah. Mahal sikit visa ziarah tu tuan-tuan. Dia boleh pergi sampai ke 3 bulan. Tuan-tuan, visa umrah ni 2 minggu ya, kalau saya tak salah. Tuan-tuan, saya tak salah. Saya duduk ngaji sana dulu ni. Selalunya tuan-tuan, lepas musim haji, Masjidil Haram dia akan kosong. Tu kalau siapa-siapa yang nak pergi lah. Kan? Siapa-siapa yang nak pergi kalau berkemampuan, tapi harganya agak tinggi lah ketika tu. Tuan-tuan, lepas musim haji, waktu tu di Masjidil Haram ini akan lengang. Nak cium Hajar Aswad tak ada masalah tuan-tuan. Beratur elok aja. Tuan-tuan, siapa ada kemampuan lah kalau boleh pergi cium lah tuan-tuan. Apa yang Sayyidina Umar kata kepada Hajar Aswad ni tuan-tuan? Aku tahu hang ni adalah batu. Hang takkan bawa manfaat kepada aku, hang tidak akan bawa mudarat kepada aku. Tetapi disebabkan aku tengok Nabi Muhammad SAW ini mencium engkau, maka aku pun lakukan sedemikian rupa. Dia iqtida, ikut apa yang Nabi SAW ajarkan. Ikut agama tuan-tuan, selamat. Ikut akal tuan-tuan. Umar pun tahu batu bukan ada apa, hidup cium dia dan juga sebagainya. Tetapi disebabkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu yang menciumnya, maka Umar pun melakukan sedemikian rupa. Baik, maka sebab itu dia kata ini akal tidak boleh didapati dengan agama. Akal hanya dapat memikirkan apa yang ditunjukkan oleh agama. Makna kata agama yang guideline kepada akal, bukan akal yang bagi tunjuk kepada agama. Beza tuan-tuan, beza. Tapi orang tak mau pada hari ini. Tambah anak-anak muda tuan-tuan tak mau pada hari ini. Saya dapat satu permohonan umur 16 tahun. Tuan-tuan, memang tak cukup umur nak kahwin. Tuan-tuan, bila sembang, yang itu yang Arif Hakim dia naik. Mungkin dia tak tahu apa aku kamar-kamar tu, dia naik jabat agama. Tuan-tuan, dia naik jabat agama ni, dia main sembang. Main sembang semua ni, tiba-tiba ada staf buat main tu perintah. Ya Arif Hakim, ni umur 16 tahun ni, lepas lah. Dia tengok, ni budak ni dia kata. Dia kenal tak budak ni? Saya tanya lah, dalam perut dia ada budak. Tuan-tuan, umur 16 tahun perempuan nak kahwin ni tuan-tuan. Bayangkan dalam perut ada budak tuan-tuan. Tuan-tuan bayang dah umur 16 tahun tu baru tingkatan 4 tuan-tuan ni. Baru tingkatan 4. Kan? Umur 16 tahun tingkatan 4 telah pun ada budak dalam perutnya. Agak-agak ni letak agama ke letak nafsu dekat lepas. Kita nak bagi tuan-tuan, baru lagi. Tapi saya tak sign benaran tersebut, saya bagi kepada Tuan Syekh Luqman. Tuan-tuan tak tahulah Tuan Syekh Luqman buat macam mana tuan-tuan. Dan buat apa-apa ni, buat tindakan dan juga sebagainya. Sebab untuk makluman ayahanda Tuan Imam, apa dia ni, Tuan Syekh Luqman dia akan kuasakan undang-undang hamil luar nikah. Dia akan undang-undang tu ada tuan-tuan. Tapi sebelum ni kita tolak ansur, dia main terah diri pada kita. Lepas tu kita didik dia balik. Lepas tu kita bagi kelas, ada bagilah nasihat dan juga sebagainya, suruh mengucap kalau tak puas hati balik dulu, main balik juga sebagainya. Nabi Tuan saya kata tak boleh dah, kita kat puasa lah David. Kat puasa. Jadi katalah tuan-tuan, minta keturunan kita supaya kita jauhlah pada melakukan perbuatan-perbuatan yang tak baik macam tu tuan-tuan. Maka dekat sinilah tuan-tuan dia kata akal hanya dapat memikirkan apa yang telah ditunjukkan oleh agama. Letak agama, akal pun akan sihat tuan-tuan ni. Tak letak agama, takut-takut akal itu akan gelincir buat benda yang tidak baik. Kepercayaan pada sekalian Rasul adalah wajib menurut kepada nas Al-Quran seperti berikut. Surah Baqarah 285. Amara Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Tuan-tuan, tiba-tiba dengar wa qalu sami'na, disambung tuan-tuan. Dan ayat ni ayat famous tuan-tuan. Main musim tahlil ada. Tuan-tuan, kalau tak ada tahlil tak ada ni. Baik, maka telah beriman Rasul itu dengan apa yang telah diturunkan kepadanya daripada Tuhannya. Makna kata ayat ni tuan-tuan, Rasul ini beriman apa yang telah diturunkan oleh Tuhannya. Tuhan dia siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita tengok tugas ni tuan-tuan. Maka lepas mana dia beriman apa yang telah Allah turunkan kepada mereka Rasul ini, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah. Kullun amana billah, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia tuan-tuan kita?
Kita yang kata kita ni orang yang beriman, jangan kita malu tuan-tuan, mengaku depan Allah, ya Allah jadikanlah aku orang yang beriman. Tuan-tuan, kalau mengaku depan orang tu takut riak. Anak tahu aku orang beriman ni, orang buat lagu tu. Kan, buat lagu tu. Baik, contoh. Wal mu'minuna kullun amana billah. Orang-orang beriman ini mereka akan beriman kepada Allah, beriman pada sekalian malaikatnya. Kita tengok ada dulu ni, beriman pada sekalian kitab, Rasul, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak akan membezakan seorang daripada rasulnya. Tuan-tuan di Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Dalam kitab Arab ni tuan-tuan, dia kata kepada kita, ni apa dia, wa awwalur rasul Nuh alaihi salatu wassalam. Rasul yang paling awal sekali adalah Nuh, wa akhiruhum Muhammad, dan akhirnya adalah Muhammad. Adam macam mana? Adam adalah nabi. Tuan-tuan, apa beza nabi dan juga rasul? Nabi dia dapat perintah, dia dapat wahyu, tapi tidak disuruhkan kepadanya untuk menyampaikan kepada orang lain. Itu beza dia. Tuan-tuan, rasul ini dia dapat wahyu, kemudian dia disuruh untuk ditabligh, menyebarkan kepada orang yang lain. Tuan-tuan, itu beza antara nabi dan juga rasul. Baik, Adam macam mana? Tuan-tuan, dulu saya sebut dah Adam ni tuan-tuan, kenapa tidak dinamakan dia sebagai rasul? Rasul Adam. Contoh macam itulah rasul. Kan? Apa dia ni? Di Selangor apa dia? Ada apa? Rasul Kahar. Pening pala kan. Tu pun jangan orang dia ikut dia lagi. Punya lah seronok macik-macik tu. Tak tahu main ikut mana pun tak tahu. Heran tuan-tuan, heran. Lepas tu bangga pula tu. Lepas mana Jaim tahan dia, lepas keluar pada tu mahkamah, bangga pula kan. Balik ke rumah buat macam-macam juga sebagainya. Allah, tuan-tuan, tak payahlah. Tak payah. Kembali kepada Nabi Muhammad, kembali pada sunnah dia, kembali pada Quran sama lah tuan-tuan. Sebab pelik-pelik ni pasal apa? Tuan-tuan, yang tu yang kata tu sebab pelik-pelik ni pasal apa? Al-Quran tu dah ada dah. Banyak lagi isi Al-Quran ni yang tak amalkan, yang gagah-gagah tu buat perkara yang pelik-pelik ni pasal apa? Kita nak heran tuan-tuan. Nak heran. Baik, tu dia antara beza Nabi dan juga Rasul. Baik. Kenapa tidak dimakan Adam itu sebagai Rasul? Kerananya dia kata dekat ini, fal jawabu lianna an-nas fi zalikal waqti kanu ummatan wahidah. Kerana manusia pada zaman Nabi Adam itu adalah umat yang satu. Dan tidak ada perubahan. Qalilina, teramat sedikit sekali bilangan mereka. Walaisa bainahum ikhtilaf. Tak ada langsung zuriat Adam ketika itu ni tuan-tuan, yang mana berlakunya perselingkahan di antara mereka. Betul, dia adalah Nabi. Dia adalah Nabi, berbeza dengan Rasul. Baik, maka dekat sini juga tuan-tuan dibagi kita pada kita ni, kama qala Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah 213. Baik. Wa awal Rasul Nuh alaihi salatu wassalam. Awalnya Rasul ini yang pertama adalah Nuh. Yang keduanya wa akhiruhum Muhammad. Habis penghulu apa dia ni, penghujung kepada Rasul adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fan-nabiyyuna yadkhulu fihim ar-rusul wa hum afdalu minal anbiya. Dan nabi-nabi ini termasuk dalamnya adalah rasul. Rasul termasuk dalam golongan nabi. Tuan-tuan, wa hum afdalul anbiya, dan rasul ini adalah sebaik-baik nabi. Tuan-tuan, tu. Nabi ramai tak? Ramai. Tuan-tuan, rasul, tuan-tuan, tak banyak. Baik, maka Rasul ini sebagian pada Nabi. Siapa yang gelak Nabi, tak semestinya dia Rasul. Siapa yang gelak dia ni adalah Rasul, dia adalah Nabi. Tuan-tuan, tapi jangan pula siapa-siapa ni kita mengaku kita Rasul, tuan-tuan. Itu lain. Tuan-tuan, tak ada. Wa akhiruhum Muhammad. Berarti dekat situ. Nah, Rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu ada. Wa akhiruhum nama dia tak ada dah. Tak ada dah. Yang mengaku kata aku adalah Rasul, aku adalah Nabi, berpelumpang dekat dia. Tuan-tuan, pokoklah berpelumpang tu dia punya wayar dia elok balik ke. Tapi jangan deboh lah tuan-tuan, tak kena masuk dalam pula. Payah. Baik contoh. Maka dia kata dekat ini, Nabi
adalah golongan yang mana? Dalam golongan Nabi itu terdiri adalah Rasul. Rasul itu sememangnya adalah Nabi. Dan mereka ini, Rasul ini adalah afdalul anbiya, sebaik-baik Nabi. Thumma Rasul afdaluhum khamsa. Kemudian dalam kalangan Rasul ini yang paling terbaiknya ada 5. Yang kata sebagai ulul azmi ni tuan-tuan ni. Wa hum ulul azmi, berkata kepada kita. Zakaru fil Qur'ani. Jadi sebut mereka yang 5 ini di dalam Al-Quran. Wa fihi Suratul Ahzab, qala Allah Subhanahu wa taala, surah Ahzab ni tuan-tuan ayat ke-7, wa idza akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Sebut nama Nuh, Ibrahim, Musa, Isa wa minka. Kan? Kau tu kembali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 orang. Tapi surah Asy-Syura, tadi surah Ahzab, ini surah Syura pula. Qala Allah Subhanahu wa taala, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan wallazi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din. Hendaklah mereka mendirikan agama. Kan? Agama yang Allah suruh, bukan hendaklah mereka mendirikan akal. Tidak, beza. Nah, dari surah Asy-Syura. Lagi, subhanallah, hadhihi wasiyatun minallah lil awwalin wal akhirin. Maka dia kata subhanallah, maha suci Allah. Hadhihi wasiyah, inilah merupakan satu wasiat daripada Allah Subhanahu wa taala lil awwalin, untuk orang-orang yang mula dulu, wal akhirin, sehinggalah orang-orang yang lah. Apa dia yang Allah pesan pada mereka ni? An aqimud din wa la tatafarraqu. Dan surah Asy-Syura. Allah berkata apa ni tuan? Wasiat ni pada mereka ni. Jangan kamu berpecah, maka mendirikanlah kamu akan agama. Oh, tu tuan-tuan. Kan Rasul dia mai pada kita ni bukan nak bagi kita pecah belah, tidak. Ni mula pada orang yang mendakwa, kan tak boleh, kan tak boleh buat apa, belajar agama. Belajar apa ni? Agama ini akan menyebabkan perpecahan. Tak ada, tuan-tuan. Nah, baru ni dalam apa dia media sosial, saya tak mau nak kait. Tapi kait jugalah yang terjadi di 40 orang. Tuan-tuan, orang yang non muslim dia bertentang dengan, walaupun ini adalah untuk kerajaan Islam, dia kata tak boleh, kena buang hadis yang ke ni. Tuan-tuan, hang pasal apa? Tuan-tuan, kita baca tak pun tak pernahlah Nabi kata, okey, lah ni aku perintahkan kamu semua, aku bagi wasiat, pergi perang mereka ke semua, angkat senjata. Ada tak tuan-tuan? Tak kalau tak ada lagi kita baca. Tuan-tuan, tak ada lagi. Islam bukannya agama sedemikian rupa. Maka wasiat pada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka ini, rasul-rasul ini, mendirikanlah kamu akan agama dan janganlah wala tatafarraqu, janganlah kamu berpecah. Tuan-tuan, yang ni kalau kita faham juga ni, tugas kita jugalah. Bukan zakat nanti pada Rasul, Rasul dia pada tugas dia pun sendiri. Lain ni tugas kita, tuan-tuan, tugas kita. Kita hendaklah mendirikan agama kita, janganlah kita berpecah belah. Tuan-tuan, tak pecah belah. Tak mau beza parti politik, itu biasa. Di luar sana tuan-tuan, dalam masjid tidak ada. Maka kita ada dasar kalimah yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tak ada. Main mendirikan sembahyang duduk bagi elok-elok. Tuan-tuan, hamdiranu kan hamdiranu. Aku hamdiranu, dalil. Aku duduk. Tak ada tuan-tuan, tak ada. Dalam masjid tak ada macam tu. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Lagi, wa afdaluhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kalangan ulul azmi itu yang 5 tu tuan-tuan, yang paling terbaiknya adalah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Nabi, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah penghulu ketua bagi anak-anak Adam, kata Nabi. Maka yang ni kata Nabi ini dalam Akhrajul Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim, kitab Fadail, babu tafdil Nabiyina sallallahu alaihi wasallam ala jami'il khalaiq. Dan ketika mana Imam Muslim ini dia buat satu kitab yang kecil, kitab Fadail, kelebihan. Babu tafdil, kitab di mana tafdil, apa dia ni, kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas makhluk-makhluk yang lain. Kita Allah tuan, untungnya kita ni. Walamma iltaqa bihim fil Isra ammahum fis salah. Nak abang kata Muhammad ni yang paling terbaik ni tuan-tuan, waktu mana peristiwa Isra dan juga Mi'raj, Nabi Muhammad lah jadi imam kepada mereka.
Tuan, kita ada tengok dah kitab Kifayatul Muhtaj. Nah, kita tengok dah dulu ni. Fa Ibrahim imamul hunafa shalla wara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim ni pun shalla sembahyang belakang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan, tapi kita rasa dah. Tuan, kita adalah orang yang mana dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Muhammad. Muhammad ini adalah afdal ulul azmi. Tuan-tuan, afdal ulul azmi, sebaik-baik rasul ulul azmi yang 5 itu adalah Muhammad. Kita rasa ke tak? Kadang-kadang orang tak rasa benda lagu tu, tuan-tuan. Kalau rasa benda lagu tu, tuan-tuan, tak gaduh kan? Tuan-tuan, berpilihan orang buat maksiat, orang buat salah dan juga sebagainya. Dia akan fikir, tuan-tuan, kita adalah orang yang terbaik, kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia takkan buat benda yang macam tu. Nabi pun pesan kat kita, Badirul a'mal, segerakanlah kamu kepada kebaikan. Nabi kata, jangan buat perkara yang tak elok juga sebagainya. Tapi kadang-kadang kita tak mau ikut cakap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita lah, luar sana tu, tuan-tuan. Nah, baik. Maka ma'lum annahu la yaqadimu fil imamati illa afdal. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa afdalul azmi. Sikit lagi tuan-tuan, sikit lagi. Sikit lagi nak berhenti dah. Wa Ibrahim Khalil alaihi salatu wassalam martabat Nabi alladhi qala Allah fi wattakhadha Allah Ibrahim khalila. Ada apa dalam ni? Nabi Ibrahim macam mana Nabi Ibrahim? Sehingga digelarkan dengan kalimah Khalilullah. Khalilullah ni tuan-tuan. Kita tahu kisah Nabi Ibrahim ni, saya baca sikit tuan-tuan. Ya, kita baca sikit. Baik. Dalam kisah Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, ini saya tak beritahu kepada tuan-tuan lagi. Kita baca sikit. Wa qissah ibtila Ibrahim alaihi salatu wassalam annahu atahu ibnun ala kibar. Kisah di mana Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam ini diuji ketika mana Nabi Ibrahim itu mendapat seorang anak-anak lelaki. Kita tahu cara dia macam mana tuan-tuan. Tunggu lah kali keluar seorang anak lelaki. Nama dia Ismail lah. Tuan-tuan, Ismail. Baik. Wa ma'lum annahu idza ata farid wahid ibnu ala kabir yakunu fi qalbi abihi fi ghayatil mahabbah. Dan ketahuilah, dia kata maklum ni kebiasaannya bila mana seorang itu dia menantikan, tuan-tuan, menantikan satu zuriat keturunan yang agak lama, tiba-tiba keluar seorang tu saja, tuan-tuan, maka yakunu fi qalbi abihi fi ghayatil mahabbah, akan lahirlah pada hati seorang ayah itu perasaan cinta kasih kepada anaknya. Itu semula jadi, tuan-tuan, semula jadi. Semula jadi. Tapi tak tahulah kadang-kadang ni dia berkata hal yang teruk pada mereka. Apa yang berlaku baru-baru ni, tuan-tuan. Sampai kena kesian tuan-tuan. Yang kata hak perempuan tu, orang Kedah tu yang duduk di mana, di Johor ke apa, yang dera anak dia tu, tuan-tuan, duduk pula dengan pengkit, tuan-tuan. Kita tengoklah macam mana ni, hang dah pisah dengan suami hang, tak apalah, tak ada masalah apa, jodoh hang tak panjang. Yang hang pergi duduk buat anak tu macam apa, tuan-tuan? Nasib baiklah jiran ni, tuan-tuan, dia perhati anak tu teriak tu dan sebagainya. Kita tengok video tu kan, sampai kan anak tu dia pergi selak baju anak tu, tengok-tengok, ya Allah, dengan ayat nanah tu lekat kat baju, tuan-tuan. Kita bayangkan tengok sengsara anak tu hadapi, tuan-tuan, hari-hari dia ni macam mana. Kita tak boleh nak kata apa, tuan-tuan. Sebab kita pun ada anak. Bila kita ada anak, kita faham perasaan ada anak tu macam mana. Sayang tu, tuan-tuan. Tapi tak tahu nak kata lah, pasal apa dia buat macam tu, tuan-tuan. Nak ada tekanan hidup juga sebagainya. Bukannya alasan kot. Tuan-tuan. Maka dekat ini kita boleh berkisah kata tuan-tuan, Nabi Ibrahim ini bila kata dapat seorang anak ini, dia rasa mahabbah dalam hatinya. Walamma balagha ma'ahu sa' falam yakun tiflan, ketika mana anak itu tidak lagi menjadi seorang kanak-kanak, walam yakun kabiran, dan tidak lagi seorang yang dewasa, dalam keadaan yang tak kecil, tak besar, tuan-tuan. Umur lagu tu lah. Macam anak saya tu. Bada'a yamshi ma'hu, berjalan dengan Nabi Ibrahim. Dia mula berjalan. Time tu rasa seronok, tuan-tuan. Anak mula berjalan dengan kita dan juga sebagainya. Faqala, maka ketika itulah diimtihan Allah Ta'ala, diimtihankan, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bi'anna ra'a fil manam, ketika itu Nabi Ibrahim dia nampak dalam tidurnya, annahu yadhbahu ibnahu, dia menyembelih akan anaknya. Wa ru'yal anbiya wahyun, mimpi
Nabi-Nabi adalah wahyu. Pegang elok. Mimpi Nabi-Nabi adalah wahyu. Mimpi orang lain pada Nabi, itu tu bukannya wahyu. Oh, saat dia kata pula. Oh, dia kata apa dia? Minah. Ada minah dalam ni. Boleh tak? Dia kata minah. Abang mimpi malam, abang mimpi abang sembelih minah. Bolehkah abang menyembelih minah? Tapi pasal tuan-tuan. Tak ada. Kata hang bukannya Nabi. Depa kata apa pula dah. Ni adalah mimpi seorang suami. Belum nampak lagi dia. Tuan-tuan, tak ada. Mimpi seorang Nabi adalah wahyu. Mimpi seorang lain pada Nabi, tengok tak dulu. Baik tuan-tuan. Faqala lahu ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Maka aku, wahai anakku, aku mimpi, aku tengok bahawasanya dalam tidurku ini aku sedang menyembelih kamu. Fanzur madza tara. Maka apa katamu? Falam yakhbaruhu lakin aradu an yamtihanu. Maka tidak dikhabarkan kepadanya, tetapi hanyalah untuk menguji akan Nabi Ibrahim. Faja'a ibn fi ghayatil ma yakunu min al-imtithal wal iqyad faqala, maka datanglah anak Ibrahim mai kepada bapa dia Ismail ni kan. Ismail mai lah, ya abati if'al ma tu'mar. Beza tuan, beza dia mak dalam ni kan. Dalam Quran pun nampak dah, ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, wahai bapa aku, maka buatkanlah apa yang telah engkau diperintahkan. Anak tu kata tuan-tuan, walam yaqul, tidak pula berkata anak itu, dia kata dalam ni, ya abati izbihni, wahai ayahku sembelihlah aku. Beza tak tuan-tuan? Beza. Dan anak tu Nabi Ismail dia kata apa dia? Wahai ayahku, lakukanlah yang telah engkau diperintahkan. Dia tak pula dia kata wahai ayahku sembelihlah aku. Beza tak? Beza. Tuan-tuan, itu kata tu. Baik, maka dekat sini ni dia berkata bal qalu if'al ma tu'mar, hatta ketika inilah berkatalah Nabi Ismail alaihissalam, wahai ayahku, buatkanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu, maka engkau akan tengok satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka engkau akan berarti aku dalam keadaan orang-orang yang bersabar tentang Allah Subhanahu wa taala sekalian. Lepas kita tengoklah kisah dia dihentikan dengan seorang seekor kibas yang begitu besar. Tuan-tuan, itu jarak dia tu. Baik, sikit lagi tuan-tuan. Berhenti dah. Kita berhenti dekat sini betul lagi. هذه محبة لهذا الابن وهذا ابتلاء وهذا امتثال التام يدل على أن المحبة على أن محبة الله في قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام أعظم محبة الولد. Inilah yang menunjukkan kepada kita bahawasanya cinta kepada anak itu merupakan satu ibtila, satu yang dikatakan sebagai ujian. Tuan-tuan, cinta kepada anak, kasih pada anak, sayang pada anak, itu adalah ujian. Tapi kita tengok juga baru-baru ni kan. Ni semua baru-baru semua kita tengok kan. Semua kita tengok. Yang 999. Tuan-tuan, yang dia pergi temu ramah seorang ibu. Seorang ibu kata apa dia? Dia dapat macam mana? Kan, dah Allah nak ambil balik, kita bagi baliklah kat dia. Hebat tuan-tuan. Seorang ibu, kalau tuan-tuan Fatih balik tengok. Tuan-tuan cari dalam YouTube pun ada. Kan, seorang cari balik. Yang mana anak dia tu syahid, kata syahid lah sebab dia terbakar. Dalam kebakaran ni mak taufiqiyah dulu ni tuan-tuan. Nah, dia terbuka balik. Kita tengok-tengok tu, kita tak tahulah, bagi saya nitik yak mata tuan-tuan. Cekalnya hati seorang ibu itu, dia berkata walaupun, ya kita kata ibu lah, ibu yang paling dekat dengan anak ni tuan-tuan ni, dia berkata apa dia dalam video tersebut, dia berkata dah Allah nak ambil balik, tak apalah kita bagi balik lah tuan-tuan. Dia bagi balik, tak apa, dia bagi, kita kena redha lah Allah tuan-tuan. Tak tahu nak kata tuan-tuan. Kan, kalau jadi kat kita ni tuan-tuan, agak-agak sanggup dah kita kata lagu tu. Tak tahu nak kata, tapi boleh keluar pada seorang wanita yang bekas-bekas seorang ibu kepada anaknya, dia terkorban tu tuan-tuan. Dia kata apa dia? Dan Allah nak ambil balik, kita kena bagi balik. Tak tahulah, tak tahu, bagi saya tu nampak macam satu benda yang ajaib tuan-tuan. Mahabbah itu tetap akan ada. Dia merupakan satu ujian dalam ni tuan-tuan ni. Maka Ibrahim juga diuji tuan-tuan. Baik, ketika mana mahabbah itu, ketika itu ada dalam Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Ibrahim Khalilullah azza wa jalla, maka dengan sebab ujian itulah digelar sebagai Ibrahim ini Khalilullah. Itu damai tu.
Tuan, Ibrahim Khalilullah. Tuan, Khalilullah itu main pada ujian ni lah. Pokoklah ada orang tanya Khalilullah ni macam hukum mana? Sejarah dia macam ni lah tuan-tuan. Baik. Maksud khullah yang kata Khalil ni pada ni. Al-khullatu hiya a'zamul anwa'il mahabbah. Khullah ini ataupun Khalil ini adalah sebahagian daripada anwa' daripada cabangan-cabangan kasih sayang buat sayang. Wal mahabbatu anwa'uha 'ashrun, dan kasih sayang ini ada cabangnya 10. Tuan-tuan, wa qila sab'un, ada yang kata 7. Lakin tetapi a'laha, yang paling tinggi sekali kasih sayang ini adalah khullah yang kata disandarkan kepada Nabi Ibrahim alaihi assalam. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim Khalilullah. Dalam hadis Nabi pun kata lagu tu kan? Nabi Ibrahim Khalilullah, kasih Allah, anta Khalilullah. Tuan-tuan, dalam hadis syafaat tu tuan-tuan, anta Khalilullah, bantulah kami, engkau adalah kekasih Allah. Khalilullah tu mai ke mana? Mai ke ni. Tuan-tuan, yang itu adalah sejarah dia tuan-tuan. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka jam telah berbunyi, kita pun berhenti. Boleh tak kata? Ya? Maka kita berhenti pada malam ini tuan-tuan. Muka surat 101, sebab kita baca kitab Arab ni tuan-tuan. Nanti juga kita akan tengok nanti ni dalam kitab Arab ni habis dah. Dia cerita tentang Nabi Ibrahim dah tuan-tuan. Nah, Nabi Ibrahim dia. Baik, dia beza Nabi Ibrahim dengan Muhammad. Dalam Ulul Azmi tu ada juga Nabi Ibrahim. Dia kata Muhammad ni paling terbaik. Nabi Ibrahim pun terbaik juga sebab dia berkorbankan. Tapi yang paling terbaiknya adalah baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah dalam minggu depan ni tuan-tuan, kalau dijaga Allah Subhanahu wa taala, kita akan tengok tugas-tugas sekalian Rasul, tuan-tuan. Semua sama Rasul ni. Kan? Rasul Ibrahim, Nabi Ibrahim, lepas tu Nuh, lepas tu Ad, lepas tu dalam kaum Hud, Saleh, lepas tu Syuaib, semuanya U'budullah, mentauhidkan kepada Allah, tak seru kepada diri dia sendiri. Yang kata Allah Muhammad tu Allah tu bohong belakang. Tuan-tuan. Kalau macam tu baiklah Nabi Syuaib kata lagu tu, u'budni, sembahlah kamu kepada aku. Baik Nabi Ibrahim kata, u'buduni, sembahlah kamu kepada aku. Macam tu juga dengan Nabi Nuh. Baik pula kata, u'buduni, sembahlah kamu kepada aku. Tapi tak kata lagu tu, semua kata u'budullah. Sembahlah kamu kepada Allah, mentauhidkan akan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada rezeki lagi kita akan tengok bab ni insya-Allah pada minggu depan, dan kita akan sambung yang kelima tentang beriman pada hari kemudian. Dan kemudian ni seronok ni tuan-tuan ni. Dia cerita pada kita tentang apa dia ni hari kiamat dan juga sebagainya. Macam mana yang akan berlaku ni tuan-tuan. Dalam ni juga dia akan datangkan kepada kita ni tuan-tuan satu ayat Al-Quran. Bila mana ayat Quran tu tuan-tuan dia cerita kepada kita akan datang kepada kamu ini secara baghtatan. Ada apa dia tiba-tiba ini langit dia gulung-gulung. Kita nampak langit ni gulung mai kat kita ni tuan-tuan. Kita pergi kata cenang nampak ombak gulung pun kita takut tuan-tuan. Bayangkan langit yang menggulung. Tuan-tuan, baghtatan ni tiba-tiba ni tak tahu nak lari ke mana tuan-tuan. Sebab kita akan termasuk dalam tu. Tuan-tuan, tiba-tiba langit gulung mai kat kita. Bumi juga gulung mai kat kita tuan-tuan. Nak lari ke mana dan dia cerita pada kita ni pada depan ni tuan-tuan, insya-Allah kena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akan tengok dalam kitab ni tuan-tuan ni wal yaumil akhir, dengan beriman pada kiamat itu apa yang kita nak kena buat ni tuan-tuan ni. Kadang-kadang orang tak yakin ni tentang kiamat ni. Macam-macam yang dia buat kan. Kiamat ni akan ada pada sekian-sekian waktu 2012 lah, buat filem lah juga sebagainya. Lain kali 2003 tak ada apa lagi pun. Sebab benda itu bukannya terletak pada manusia. Benda itu adalah terletak pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya rasa cukuplah sahabat-sahabat di dalam pada malam ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, salah silap kasar adalah kelebihan dia sendiri. Mohon doakan agar Allah panjangkan lagi nikmat kepada kita, nikmat kesihatan yang baik dan juga nikmat masa yang baik, agar kita dapat gunakan dengan cara yang terbaik ya Allah, menjadikan kita sebagai insan yang terbaik dengan Allah Subhanahu wa taala. Benda yang kita tak lupa jangan buatlah tuan-tuan. Nak sebut juga lah satu benda lagi tak boleh sebut sikit dia sikit. Yang Tesla kahwin dua. Tak payahlah tuan-tuan. Dia kahwin dua, dia mampu. Hang tak mampu, hang duduk diam. Cara dia tu ya. Tuan-tuan, ni pula boleh duk kata dalam Facebook tuan-tuan. Kahwin dua ni seronok, boleh tukar-tukar juga sebagainya. Ada istilah macam-macam yang berbagi. Tak perlulah tuan-tuan. Tak perlu. Agama
Dia bagi tak nikah lebih daripada seorang? Boleh. Surah Nisa ayat 3 maklum ni. Balik buka dia. Kan orang lelaki cukup seronoklah bab ni. Kan surah Nisa ayat 3. Tuan-tuan, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Tapi 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Kalau hang takut, seoranglah. Tuan-tuan, jangan duk gagah. Kan, dah abang Tesla, mentang-mentang dia pakai Tesla kan. Kita pakai Honda, tak ada apa. Kan, nasib baik tak abang Honda. Tak mengaku jahanam. Tuan-tuan, pakai Tesla, ikut suka dia, dah dia mampu. Tuan-tuan, ni hang tak mampu ni. Tak mampu ni, naik motor pun, engkau patah tu pun tak tukar-tukar lagi tuan-tuan. Duk kata nak pasang. Tak payahlah simpanlah angan-angan tu. Tuan-tuan, ni tak macam-macam siapa kata. Tambah-tambah pula orang perempuan tuan-tuan nak rambut karat. Tuan-tuan, rambut karat kata pada hang nak nikah tu, hang pun mayangkan nyawa waktu pun. Hang tu sama juga rambut karat siapa dah ajak buat lagu tu. Tuan-tuan, sembang tu lah kan. Agama Islam ni macam dipermainkan pada hari ini. Tambah-tambah dalam Facebook tidak ada lagi lesen untuk kita nak hormati pada orang lain juga sebagainya. Janganlah tuan-tuan. Jangan. Itu salah satu pengajaran untuk kita juga lah. Media sosial ni boleh juga menjadikan fitnah untuk kita cinta tuan-tuan Allah SWT sekalian. Yang baik pada Allah. Dan sila saya minta ucapkan sekalian kita berjumpa lagi. Sekian. Aku lupa lihada wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sururana wa yassir lana umurana kullaha ya karim. Allahumma ijma' jam'ana hadha jam'an marhuma wa dafa'na ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Sekian, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.